rasa takut, wala hum yahzanun, tidak akan merasa bimbang di hari akhirat nanti. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang tidak akan takut dan bimbang itu ialah umat Islam yang sifatnya beriman dan bertakwa. Malah mereka dianggap kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ayat-ayat ini menggambarkan kemuliaan kurniaan Allah kepada umat Islam.
pakai VPN ini lah. Kawan saya belajar di Mesir, baca kita dalam WhatsApp dia kata kami pergi mengaji Masjid Azhar, bawa kitab mengaji, budak Arab tengok budak Malaysia dia ketawa. Dia tengok dia ketawa, dia kata yang datang ini sihrun tayrun, ahli sihir kapal terbang. Dia panggil budak Melayu kita ahli sihir kapal terbang. Itu pun nasib baik sempat ditegur, dia sempat teropong dengan 3 ajaib dia. Cuba dia tiup itu harmonika, apa jadi dia kata? Sebaik dia teropong dengan 3 ajaib. Kalau dia tiup harmonika, kalau dia tiup harmonika, saya beritahu ini negara tukar nama pasir berdengung. Ya, raja kita pun tukar, Raja Pasola. Ada kuliah kita betul-betul minta dengan Allah, ini kita minta adalah ini yang dikatakan Allah memuliakan siapa Allah mahu, Allah boleh hina siapa Allah mahu. Di situ kita faham, jangan lupakan Allah Ta'ala yang telah menolong umat Islam. Di situ kita faham juga kejayaan umat-umat terdahulu ini adalah atas faktor pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tolong dengan cara Allah campak gerun dalam dada musuh. Barulah kita faham sejarah yang kita baca selama ini, kenapa tentera Badar 313 orang bertembung dengan tentera musuh yang 3 kali ganda, tetapi musuh itu takut dan gerun. Dalam perang Uhud begitu juga. Perang Khandaq, tentera Ahzab itu berjumlah 10.000 orang serang kota Madinah yang tak sampai 10.000, tetapi tentera Ahzab itu gerun. Dalam satu siri perang yang dahsyat namanya perang Mu'tah, tentera Rum 200.000 orang, tentera Muslim, tentera Islam 3.000 orang saja. Tapi yang 200.000 tengok 3.000 tu rasa gerun. Ini namanya pertolongan Allah. Allah tolong wala yanzi'annallahu, tetapi hari ini Allah sudah cabut rasa gerun. Baik, faktornya Allah cabut rasa gerun. Sebab apa? Kenapa? Dan apa faktor Allah cabut, dan bagaimana kita nak kembalikan rasa gerun kepada musuh? Hadirin hadirat pada zaman dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana tuan-tuan bercakap nak ikut Quran, nak ikut hadis, itulah hadis yang menceritakan sebab umat Islam hari ini hilang hebatnya, sudah tidak digerun musuh lagi. Dan Al-Quran sudah menyebutkan bagaimana nak kembalikan balik hebat dan apa sebab dicabut rasa hebat itu. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46, firman Allah dalam Quran, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Firman Allah dalam Quran, wa ati'ullaha wa rasulah, taatlah sekalian kamu akan Allah dan Rasulnya. Inilah kekuatan umat Islam, taat Allah, taat Rasul. Wala tanaza'u, jangan berbalah-balah dalam perkara taat Allah dan Rasul. Jangan balah-balah. Kalau sudah sama-sama taat Allah, kalau sudah sama-sama taat Rasul, jangan berbalah.
Yahudi yang duduk di Madinah itu, kalau berkelahi dengan golongan Aus dan Khazraj, apa kata mereka? Wahai Aus, wahai Khazraj, jaga-jagalah kamu. Nanti datang Nabi akhir zaman, kami perang kamu macam mana Musa memerangi Fir'aun. Dia confident, dia Nabi akhir zaman tu akan bersama dia. Tiba-tiba dibangkitkan Nabi akhir zaman Rasulullah dari bangsa Quraisy, bukan Bani Israel. Allah punya lafaz Yahudi-Yahudi yang menunggu lama Nabi. Lama dah ditunggu Nabi akhir zaman. Tengok bangsa Quraisy, Arab Quraisy, bukan Yahudi Bani Israel. Apa kata mereka? Kalau begitu kita taat Allah saja, jangan ikut Rasul. Ini kerja Yahudi. Saya ada satu buku, buku yang menyebutkan anti hadis jarum Yahudi. Memang ni kerja lama dah. Jadi menular di tanah air kita gerakan anti hadis ini. Apa tujuannya? Fatah syadu wa tadhabari hukum. Kalau kamu sudah berbadah perkara taat Allah, perkara taat Rasul, maka kamu akan jadi lemah. Inilah kelemahan umat Islam, berbalah dalam perkara yang tak patut dia perbalahkan. Berbalah dalam perkara taat Allah, padahal Allah wajib taat, Rasul pun wajib taat. Tiba-tiba datang pula taat Allah je, Rasul tak perlu kita ikut. Sebab Rasulullah itu dianggap tidak sempurna dan bagai-bagai manusia biasa. Ini hati-hati, ini golongan yang pertama, golongan yang nak melemahkan umat Islam. Karena itu tuan-tuan, kita ajak kembali semula kehebatan kita ni, taat Allah sepenuh hati, taat Rasul sepenuh hati. Yang pertama. Gerakan yang kedua, melemahkan umat Islam ini. Sebab apa jadi lemah hari ini? Dalam ayat yang sama, atiullah wa rasulah wa la tanaza'u. Taatlah Allah dan Rasul, jangan kamu berbalah-balah dalam perkara taat Allah Rasul. Dan gerakan-gerakan menentang Allah, buat perkara yang menyalahi taat Allah, buat maksiat. Maknanya wujud juga hari ini gerakan-gerakan, program-program yang sifatnya menjauhkan taat Allah dan Rasul. Ini faham tak faham ni? Contoh, nak bagi contoh. Contoh baru ni festival Future Music of Asia yang melibatkan 6 remaja terbunuh itu. Ini program jauh daripada taat Allah Rasul. Dalam program itu diedarkan arak, diedarkan dadah, diedarkan kondom, pakai pun. Tuan-tuan tak pergi tak? Tak pergi, ibu tak pergi tu. Rugilah kalau pergi. Ini pakai pun. Daring. Ini taat Allah pun. Ini taat Rasul ke macam? Ini dianjurkan, dijadikan suatu benda yang membanggakan, dibuat di perkarangan stadium yang besar. Ini tuan, kita menangisi kenapa umat Islam lemah, kenapa? Inilah
pakai Quran juga, tapi dia tafsir pakai kepala lutut dia sendiri. Bila kita bawa datang firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan Quran. Mereka jawab, ayat itu dalil turun Quran, bukan dalil puasa Ramadan. Kita sambung lagi ayat itu, faman syahida minkum syahra falyasum, maka siapa-siapa nampak anak bulan itu hendaklah puasa. Siapa-siapa nampak anak bulan Ramadan hendaklah puasa. Dia jawab lagi, yang nampak adalah puasa, yang tak nampak tak payah. Nampak tu. Bila kita bawa datang hadis Nabi, dia sudah mula seleweng. Itu hadis Nabi bukan manusia yang sempurna, dia pun ada buat silap juga. Jadi akhirnya berbalah-balah dalam benda yang sudah mu'tamad. Qata'i, jangan balah-balah apa lagi, berbalah benda yang sudah mu'tamad. Yang sudah mu'tamad dalam bab haid, nifas, nikah, kahwin, cerai, talak. Mu'tamad dah 3 kali dia boleh talak. Tak boleh lebih dari 3. Apalagi yang sudah mu'tamad dalam bab jual beli, apalagi yang sudah mu'tamad termasuk dah hukum-hukum jenayah dalam bab memotong tangan orang mencuri. Itu sudah dimu'tamadkan oleh Quran, bukan kita boleh persoal-persoal lagi. Yang lagi soal siapa? Allah Ustaz begitu begini. Jangan soal, itu hak Allah, bukan hak kita. Orang tak faham Ustaz, dia kalau nak tunggu faham tuan-tuan, apa hukum yang kita faham baru boleh buat? Contoh lah, saya ambil contoh lah, kalau nak tunggu faham baru boleh buat. Tuan-tuan pergi haji, jemaah haji Malaysia ni 24,000 orang. Kota kita agak-agak 24,000 tu semua faham. Kalau nak tunggu semua faham baru boleh pergi haji, tiap-tiap tahun haji ditangguh kata. Saya petugas haji, saya tahu lah. Walaupun kursus 4-5 kali saya. Kursus 4-5 kali. Ini masjid waktu haji sampai di sana banyak lagi yang tak faham. Tanya pakcik buat haji apa? Haji pun macam-macam. Yalah, haji kiran ke, haji tamattu' ke, haji ifrad. Apa dia jawab? Pakcik buat 3-3 sekali. Kenapa jawab? Ini kalau nak tunggu semua faham apa boleh buat, jawapannya nak pergi haji lagi tak? Jangan beri alasan kena faham semua apa boleh buat. Itu tuan-tuan cerita bab ni yang cerita sampai padang Arafah, niat pun tidak, kena niat ke dia kata. Rupanya jadi itu haji, dia dengan ustaz pergi salam dengan pembinaan taufik dia kata. Yang benar-benar aku dia mapai itu. Di padang Arafah dia kata kena niat ke? Pakcik ingat mayang dia niat haji. Sampai padang Arafah tak niat haji. Anda kulihat nak kata apa? Nak tunggu faham apa? Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan nak pergi haji macam-macam kerana manusia. Itu belum lagi tuan-tuan yang tanya
berbeza pendapat, jangan berbalah. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya nas, masing-masing taat Rasul. Selesai. Bab usolli, bab angkat takbir, bawa takbir macam ni ke? Ya. Orang asli Sabah begitu je Syekh. Relax yang masih. Pasal apa? Pasal ustaz ngajar, bila dia ustaz ngajar, kita takbirkan, ibu jadikan bawah cuping telinga kan. Dia tu pasal telinga dia labuh. Telinga dia rabit tu. Jadi ibu jadi bawah cuping telinga dia bawah. Selesai masalah, tak ada masalah. Balah bawah dia. Bab angkat tangan, letak tangan pula. Bawah pusat, atas pusat. Atas pusat ke? Atas pusat. Ke atas pusat? Ke atas pusat. Atas pusat, atas pusat, balah dah. Atas pusat, atas pusat. Ni atas pusat, ni pun atas pusat. Yang mana tu? Dah balah. Tak payah balah. Yang bawah pusat, mazhab Hanafi, ada nas. Kita mazhab Syafi'i, antara pusat dan dada, antara. Atas pusat boleh, atas pusat boleh. Yang letak sini pun ada dalil. Yang lepas tangan pun ada. Imam mazhab Maliki lepas tangan. Buat macam ni pun boleh. Ini mazhab Malaikatul Maut. Jangan balas je, jangan balas. Jadi lemah kita berbalah benda-benda khilafiyah ni. Lemah. Maksud saya begini, hari ini datang pahaman Syiah. Syiah datang Malaysia, nak sebarkan Syiah. Kita ni di Malaysia ni mengikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dia nak buat Syiah ke Malaysia ni, apakah kita di Sunnah wal Jamaah ni tak ikut sunnah ke? Tak faham Allah dan Rasul ke? Itu yang jadi balah-balah tu. Itu yang sebabnya kita kena bercakap dengan orang Syiah begini. Antum duduk di negara antum, Iran kena duduk. Tak payah bawa Syiah sini. Nak bawa Syiah sini, adakah kami ni tidak taat Allah dan Rasul? Kalau kami sudah taat Allah Rasul, apa lagi yang kamu nak bawa pahaman Syiah itu? Ini yang jadi balah-balah pasal ni lah dia. Sama juga kita yang sudah bermazhab Syafi'i, datang orang bawa pahaman Wahabi. Apa ingat kita Syafi'i ni tak ikut Allah dan Rasul lah? Apa ingat Wahabi saja ikut sunnah? Kita semua bid'ah. Ini nak marah ni. Tuan-tuan tak berhadapan dengan mereka yang mengajar atau kadang-kadang kita ni semua dikata ahli bid'ah, kita ni dikata dalalah, sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Semua orang sesat masuk neraka. Apa ingat kita ni tak ikut Rasul? Ini dia bala-bala habis. Jadi yang nak disebarkan pahaman Wahabi, adakah kita Syafi'i tidak ikut Allah? Adakah kita mazhab Syafi'i tidak ikut Rasul? Kalau dia kata ya ikut Rasul, mengapa nak berbalah? Mengapa nak dikatakan kami ini melawan sunnah? Cuma kita dipanggil berbeza pendapat. Kadang-kadang berbeza pendapat ni sebabnya ialah hadis yang dia pakai kita tak terima pakai. Bukan kita tolak, kita tak pakai hadis dia pakai, kita pakai hadis yang lain. Bukan berarti kita tidak ikut hadis. Macam bab kunut tadi, mereka pakai hadis lain, kita pakai hadis lain. Sama-sama taat Rasul. Okey. Ada pula sebab khilafiyah ni, berbeza pendapat ini. Kita pakai hadis yang sama tetapi berbeza faham hadis. Contoh, dalam sepotong hadis Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Tiada wudu orang tak baca bismillah. Mazhab kita Syafi'i terjemah hadis itu, la wudu'a, tiada wudu dengan maksud tak sempurna wudu kalau tidak bismillah. Tak sempurna sah, tapi tak sempurna kalau tidak bismillah ketika wudu. Maka dalam mazhab Syafi'i, bismillah hukumnya sunnah. Tetapi ulama-ulama Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia terjemahkan hadis itu la wudu'a dengan maksud tiada sah wudu tak bismillah. Jadi dalam mazhab Hambali
yang akan datang. Pada itu saja saya boleh bincangkan dalam faktor yang